Rasuah miskinkan negara, Sultan Nazrin. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah memuji penulis buku Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu, perlunya disegerakan transformasi moral etika, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. M. Kamal Hassan. Beliau menghasilkan buku tersebut sebagai sumbangan menyokong kempen memerangi rasuah yang digerakkan oleh Rasuah Busters bermula pada tahun 2021 atas inisiatif pemilik kumpulan karang kraf Sendirian Berhad, Datuk Husamuddin Yaakob, yang juga editor pengurusan Sinar Harian. Dalam titahnya, Sultan Nazrin menyifatkan penulis yang memilih kata kunci korupsi dan kemunafikan serta secara berani mengaitkan dua kata kunci tersebut dengan politik Melayu sebagai pendekatan baharu di luar norma, di luar kotak budaya bangsa. Penulis berkemungkinan menghadapi risiko tidak disenangi oleh sebahagian daripada masyarakat Melayu, terutama yang terasa pedasnya cili. Namun, penulis bersedia menghadapi risiko tersebut kerana bahu bangsanya disentakkan agar bangun dari lena dan leka. Semoga segera sedar bahawa bangsanya dan negaranya sedang menghadapi virus penyakit yang sangat memudaratkan, jauh lebih berbahaya daripada serangan virus COVID-19, titah Sultan Nazrin. Baginda mentarifkan rasuah sebagai perbuatan salah guna kuasa untuk memperkaya atau memberikan kelebihan kepada individu, anggota keluarga dan kelana rapat ketika seseorang itu diamanahkan dengan tanggungjawab untuk mentadbir urus sumber awam. Menurut Sultan Nazrin, rasuah dikenal pasti sebagai salah satu sebab utama yang membantutkan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan minat pelaburan asing, meningkatkan kos pentadbiran dan urus niaga, menidakkan rakyat daripada mendapat perkhidmatan serta mendorong berlakunya ketidakstabilan politik. Rasuah mengakibatkan pembangunan tidak lestari, pencemaran alam sekitar, pengagihan kekayaan tidak seimbang dan ketirisan khazanah negara. Banyak negara dianugerahi rahmat ilahi dengan pelbagai sumber kekayaan. Tetapi kerana rasuah, ada negara yang terbenam dalam kemelut kemunduran. Ada negara yang tertimbus dalam lumpur kemiskinan. Kekayaan negara disalahguna, hasil mahsul lesap. Akibatnya kemunduran terus melanda, kemiskinan terus merebak. Apabila tidak ada kesungguhan untuk membanteras rasuah, pelakuan rasuah akan tumbuh melebar, subur membesar, lalu diterima sebagai norma dan akhirnya meresap menjadi budaya, akhirnya memusnahkan sesebuah negara bangsa. Demikian baginda menegaskan dalam titahnya. Sultan Nazrin bertitah bahawa rasuah merupakan penyakit barah dalam masyarakat yang menjalar sedikit demi sedikit, merosakkan satu persatu organ organisasi hingga akhirnya melumpuhkan organisasi dan membawa maut jika dibiarkan merebak tanpa rawatan yang disegera. Sebagai bukti, baginda memetik penilaian oleh Transparency International di mana Malaysia jatuh daripada kedudukan ke-57 mencatat skor 52 pada tahun 2020 ke kedudukan ke-62 mencatat skor 48 pada tahun 2021. Kini, Malaysia dikelompokkan dalam kumpulan 2/3 negara yang mencapai skor di bawah 50 daripada 180 buah negara. Oleh yang demikian, kita tidak boleh memandang ringan bersifat leka, memilih melakukan penafian, memikirkan segala justifikasi, bersilat dengan segala helah, mahu menidakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan mata. Penilaian keadaan rasuah wajib dilakukan secara jujur, secara ikhlas, secara objektif, secara fakta. Dijadikan bukti bahawa kita sangat serius mahu membendung, malah berhasrat mahu memerangi dan menghapuskan rasuah. Kita wajib bersifat berani mengakui realiti sedang berlakunya amal rasuah pada skala yang membahayakan berdasarkan berulang kali teguran yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara dan pelbagai penemuan jawatan kuasa kira-kiraan negara Public Account Committee, titah baginda. Sultan Nazrin mengingatkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa aduan serta rungutan yang dilaporkan kepada agensi tersebut seperti surat layang, berita yang terpapar dalam media dan isu yang diuar-uarkan dalam media sosial hendaklah dijadikan cermin dan dianggap petunjuk kepada situasi rasuah yang berlaku. Malah jalan raya berlopak, longkang tersumbat, bangunan runtuh, bumbung bocor, pencemaran alam, penerokaan haram, rumput dan taman yang tidak terurus masing-masing mempunyai bahasa tersendiri, menyampaikan mesej akan standard tadbir urus yang sedang berlaku. Sikap dan tindak balas terhadap perkara berkaitan akan menentukan sama ada amalan rasuah mahu dibendung secara bersungguh atau dilakukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Sifat responsif segera melakukan pembetulan bukan sahaja dapat membendung salah laku tadbir urus, malah akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan rakyat kepada kerajaan.
Baginda jelas tidak berkenan kepada pemimpin yang korup. Betapa dinding ketahanan iman ditembusi kerana tarikan untuk mendapatkan kuasa. Nafsu yang gilakan kuasa nyata boleh menewaskan kewarasan akal. Pengukuhan iman ialah benteng pertahanan yang wajib dibina untuk meningkatkan daya tahan insan yang tergelincir kerana tarikan kebendaan, tarikan kemewahan serta tarikan pangkat dan tarikan jawatan. Hari ini, lebih ramai manusia yang telah disesatkan dengan imbuhan keduniaan berbentuk kuasa dan kekayaan. Sultan Nazrin menyelar sikap manusia tanpa sedar, tanpa silu, tanpa malu, tanpa khawatir akan keberangkalian telah tergelincir melakukan perbuatan berunsur syirik kerana sanggup mengabdikan diri menjadi hamba kepada wang, kuasa, pangkat dan jawatan. Manusia mula mendewakan manusia lain dan bersedia menghambakan diri, menggadai prinsip serta menjual maruah dan harga diri kepada manusia lain kerana wang, kuasa, pangkat dan jawatan. Telah ada manusia yang sanggup bersekongkol dan bersubahat, melakukan kemungkaran serta tergamak berbohong kerana lupa bahawa punca rezeki, kuasa, pangkat dan jawatan datangnya daripada Allah. Rezeki, kuasa, pangkat dan jawatan sebenarnya ialah anugerah dan juga ujian daripada ilahi, titah baginda lagi. Seterusnya, Sultan Nazrin menyeru agar pemimpin menyedari bahawa sumber kuasa yang diperoleh melalui sogokan belum terjamin dikembari dengan kesetiaan. Sifat sebenar insan akan terserlah ketika seseorang itu mendapat jawatan dan kuasa. Betapa kata tidak lagi dikotakan, malah begitu cepat bertukar nada, berlainan irama, bersedia mengatakan yang hitam itu putih dan yang putih itu hitam. Watak sebenar insan akan terpamer apabila telah memiliki kekayaan dan harta lalu lenyap budaya kesederhanaan dan merendah diri. Di sebaliknya menjelma sifat sombong dan gelagat bongkak. Atas sifat raja pemerintah yang tidak terbabit dalam politik, tiada nama yang dipetik oleh Sultan Nazrin. Siapa yang telah berbohong, menjual maruah dan harga diri kepada manusia lain demi wang, kuasa, pangkat dan jawatan. Namun, beranikah puak ini yang menyanggah titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin sebagaimana mereka menyerang Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun kerana menjatuhkan hukuman kepada insan yang sudah mereka menghambakan diri? Rakyat tahu siapa yang kepedasan kerana tetelan cili yang dilontar oleh Sultan Nazrin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.